Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat sejahtera kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat sama-sama kita bertemu pada hari ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan dan mengupas apakah gaya pemikiran yang terdapat dalam prosa Melayu moden. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran saudara dan saudari. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini. InsyaAllah, tanpa melengahkan masa, lebih elok saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Muhammad Faris Irfan bin Ahmad selaku moderator pada hari ini ingin mengucapkan selamat datang dan salam sejahtera kepada semua hadirin dan hadirat sekalian. Sebelum kita bersulang bicara, sebelum ilmu menusuk dada, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita mengupas perkara ini dengan lebih mendalam, marilah kita berkenalan dengan ahli-ahli panel pada hari ini. Baiklah, di sebelah kiri saya, panel yang pertama, tampan dan baik orangnya, saudara Muhammad Danish Fikri bin Rosli. Selamat datang saya ucapkan kepada saudara Danish. Apa khabar saudara? Terima kasih saudara Faris. Alhamdulillah, kabar baik. Saudara pula bagaimana? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan baik dan cukup bersemangat untuk mengupas tajuk kita pada hari ini. Seterusnya kita balik kepada ahli panel kedua, segat dan tampan orangnya, saudara Muhammad Azwar bin Abdullah. Selamat datang dan apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita pada topik forum pada hari ini, iaitu gaya pemikiran yang terdapat dalam prosa Melayu moden. Topik yang kita akan kupas pada hari ini sangatlah menarik dan alangkah bertuahnya kita terpanggil untuk membincangkannya. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Prosa Melayu moden merupakan manifestasi terkini dalam kesusastraan Melayu yang mencerminkan perkembangan budaya, sosial dan politik di alam Melayu moden. Konsep prosa Melayu moden ini merupakan karya sastra bahasa Melayu yang bebas dalam ciptaan, menggambarkan pengalaman, pemikiran, situasi, persoalan, isu atau kehidupan yang sebenar dalam bentuk tulisan karya bagi menyampaikan sesuatu mesej yang tersirat. Penulis menggunakan karya mereka sebagai medium untuk merakamkan realiti sosial dan politik pada zamannya. Mereka sering mengambil isu-isu semasa seperti perjuangan kebangsaan, keadilan sosial dan isu-isu politik dan menyajikannya melalui cerita mereka. Ini membolehkan prosa ini menjadi cerminan dalam masyarakat moden yang sentiasa berubah. Prosa Melayu moden ini adalah berasaskan kreativiti dan pandangan pengarang itu sendiri. Dalam erti kata lain, ianya berbentuk bebas dan lebih bersifat terbuka, di mana banyak karya kini telah diselit dengan isu-isu atau persoalan sensitif seperti unsur politik, adab, sejarah Melayu dan sebagainya. Ini telah menjadi satu trend di mana para pembaca perlu mempunyai sikap keterbukaan untuk berfikir tentang apa yang dibaca atau dihasratkan dalam karya sastra. Namun, bukan itu sahaja, tetapi aspek kreativiti juga turut diambil kira kerana semakin banyak karya sastra daripada pelbagai aliran telah muncul, maka kreativiti menjadi satu tarikan yang penting untuk menarik pembaca semua. Walaupun penuh dengan kreativiti, karya tersebut perlu dijamin kualitinya. Dapat dirumuskan bahawa prosa Melayu moden adalah sebuah manifestasi penting dalam perkembangan kesusastraan Melayu dan memainkan peranan penting dalam pembentukan identiti kebangsaan di beberapa negara Melayu. Sastrawan negara yang menjadi topik bualan kita pada hari ini ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Shahnul Ahmad.
serba sedikit mengenai biodata beliau adalah beliau dilahirkan pada 13 Januari 1933 di Bangor Derkap, Sik Kedah Darul Aman. Beliau mula berkarya pada pertengahan tahun 1950-an. Namun dalam masa 10 tahun, beliau telah muncul sebagai penulis yang mempunyai bakat besar. Beliau merupakan seorang penulis yang begitu sensitif terhadap peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di dalam dan luar masyarakat bangsanya. Dengan ini, saya mempersilakan ahli panel kita iaitu Saudara Danish untuk menyambung topik pada hari ini. Terima kasih yang teramat saya ucapkan kepada Tuan Moderator kita pada hari ini, Saudara Faris. Ya, atas beberapa penerangan yang jelas dinyatakan oleh beliau sebentar tadi. Jadi, tanpa melengahkan lagi masa, eloklah saya meneruskan sesi forum kita pada hari ini. Sebelum itu, saya akan menerangkan sedikit sebanyak definisi bagi pemikiran sesuatu karya yang dihasilkan oleh berbagai penulis di negara kita ini. Untuk pengetahuan semua, pemikiran di dalam sesuatu karya adalah bermaksud aspek penting yang tersirat dan tersurat dalam sesebuah karya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pemikiran adalah bermaksud menggunakan daya imajinasi sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa namun berkesan, di mana ini adalah cara penyelesaian dan juga perihal dalam berfikir. Selain itu, pemikiran merupakan satu kegiatan serta proses penggunaan akal manusia untuk pelbagai motif dan tujuan dalam kehidupan. Ia juga merupakan idea utama pengarang atau tema keseluruhan dalam sesebuah karya yang mahu disampaikan oleh penulis. Penulis sering berpandukan pada suatu fikiran untuk menghasilkan sesuatu karya. Seterusnya, pemikiran yang saya ambil dari salah satu karya sastrawan negara yang kedua, iaitu Prof. Emeritus Dr. Shah Nun Ahmad, ialah novel Rentung yang diterbitkan oleh Abbas Bandung pada tahun 1965. Dan novel ini mempunyai ketebalan sebanyak 123 halaman muka surat bercetak. Novel yang ditulis oleh Shah Nun Ahmad ini mengetengahkan watak orang kampung yang memerlukan pembangunan melalui gambaran watak Dogol, Pak Senin dan Semaun. Orang kampung bekerja keras dengan memperolehi hasil yang sedikit, hidup derita dan bersederhana apa adanya. Shah Nun Ahmad juga berhasil untuk membuatkan pembaca novel beliau berasa tersentuh dengan emosi beliau. Di dalam novel ini, Shah Nun Ahmad juga menggambarkan agama Islam adalah sebagai suatu cara hidup yang harus dihayati dan dijalani dengan penuh kesedaran dan juga penghayatan yang mendalam. Beliau menunjukkan bagaimana watak-watak di dalam novel ini berhadapan dengan konflik, dalaman dan pertentangan dalam memahami dan mengamalkan agama mereka. Melalui novel Rentung ini, Shah Nun Ahmad memberikan suara kepada rakyat Malaysia, khususnya dari kalangan luar bandar, dan mencuba untuk memahami realiti kehidupan mereka. Beliau menggunakan penulisan sastra sebagai medium untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran mendalam tentang agama, masyarakat dan kehidupan manusia. Jadi, setakat itu sahaja untuk perkongsian salah satu novel yang telah ditulis oleh sastrawan negara kita yang terkenal, iaitu Shah Nun Ahmad. Seterusnya, saya serahkan kembali kepada moderator kita untuk memberikan sedikit ulasan atau komen terhadap penerangan saya. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Danish atas perkongsian tersebut. Bagi saya, novel Rentung karya Shah Nun Ahmad ini sangat bagus kepada pembaca. Saya juga ingin menambah sedikit sebanyak pemikiran yang terdapat dalam novel ini, di mana novel ini turut menekankan identiti Melayu. Bila saya baca novel ini, saya dapat merasakan novel ini menceritakan identiti Melayu dalam konteks zaman moden hari ini. Melalui watak Rentung,
pembaca dapat melihat perjuangan seorang lelaki Melayu dalam menemukan identitinya dalam dunia yang semakin kompleks dan bercampur aduk. Bukan itu sahaja, saya dapat lihat novel ini mengisahkan tentang cinta dan hubungan, di mana novel ini menggambarkan berbagai jenis hubungan antara watak dengan watak yang lain, termasuklah dengan hubungan kekeluargaan, persahabatan dan juga cinta. Bagi saya, novel ini boleh bertindak sebagai kritikan sosial kerana novel ini mengkritik isu-isu ketidaksetaraan gender, penindasan dan ketidakadilan sosial. Hal ini merupakan novel ini relevan kepada pembaca yang tertarik dalam analisis sosial dan juga politik. Baik, seterusnya saya menjemput ahli panel kedua iaitu Saudara Azwa untuk menyambung sesi forum kita. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator kita. Amat menarik sekali apa yang disampaikan oleh saudara Danish selaku panel pertama tadi berkenaan tentang gaya pemikiran yang terdapat di dalam karya novel Rentung yang dikarang oleh Shahnun Ahmad itu tadi. Berkenaan dengan realiti kehidupan masyarakat pada ketika itu, sungguh berbesar hati untuk saya meneruskan perbincangan di dalam forum kita pada hari ini. Apabila kita menyebut tentang pemikiran, perlu difahamkan bahawa ianya adalah berkenaan tentang sesebuah gaya pemikiran dalam penulisan karya yang mengacu kepada cara seseorang penulis menyusuri, merancang dan menyajikan idea, gagasan dan argumen dalam teksnya. Ini mencakup pemilihan kata-kata, struktur kalimat, aliran fikiran serta kemampuan penulis untuk mengungkapkan konsep secara jelas dan efektif. Jadi apabila kita membincangkan tentang gaya pemikiran di dalam prosa Melayu moden, terutamanya yang telah dikarang oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Shahnun Ahmad itu sendiri, suka untuk saya mengetengahkan salah satu karya beliau dalam perbincangan kita pada hari ini, iaitu sebuah novel yang berjudul Menteri. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1966. Karya Shahnun Ahmad seringkali memperlihatkan sudut pandang kritis terhadap masyarakat dan budaya Malaysia, dan Menteri bukanlah pengecualian. Novel ini berkisah tentang kehidupan seorang menteri bernama Bahadur yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, dan melalui perjalanan cerita ini, penulis menggambarkan realitas politik dan kehidupan sosial di Malaysia melalui sudut pandang menteri tersebut. Buku ini menggambarkan perjuangan dan konflik yang dihadapi oleh tokoh-tokoh utama dalam dunia politik negara, maafkan saya. Hal ini demikian kerana karya yang dikarang oleh Shahnun Ahmad memang seringkali mengangkat isu-isu sosial politik dan juga budaya, dan menteri juga tidak terkecuali. Gaya pemikiran di dalam novel ini adalah lebih kepada penulis ingin mencerminkan penekanan kuat pada kritikan terhadap isu serta masalah sosial dan politik di Malaysia pada ketika itu, di mana beliau dapat dilihat memasukkan perkara-perkara yang menunjukkan kepada isu sosial dan politik negara seperti kritikan sosial, di mana Shahnun Ahmad menggunakan novel ini sebagai medium untuk mengkritik berbagai aspek masyarakat Malaysia tentang isu-isu ketidakadilan, korupsi dan masalah sosial lainnya yang ada di dalam masyarakat. Penulis juga menggunakan penaparan realisme dalam menyampaikan pemikiran dalam novel ini dengan penggambaran yang jujur terhadap kehidupan politik dan sosial Malaysia pada ketika itu. Novel ini menyoroti dunia politik Malaysia dengan fokus pada kehidupan seorang menteri dan perjuangannya. Shahnun Ahmad memaparkan intrik politik dan dinamika kekuasaan dengan jelas melalui penceritaan yang kritis dengan menggunakan kaedah narasi. Gaya pemikiran Shahnun Ahmad dalam novel Menteri ini merupakan kritikan terhadap kebijakan pemerintah dan elit politik, dan beliau menggunakan kaedah ini untuk mengajukan pertanyaan kritis tentang tanggungjawab pemerintah terhadap rakyatnya. Menurut saya, penulis menggunakan bahasa yang kuat dan deskriptif untuk menggambarkan situasi dan karakter dalam novel ini dengan lebih jelas. Ini membantu membawa pembaca lebih dalam ke dalam dunia yang diciptakan oleh penulis dan mendapati pemikiran yang cuba disampaikan
Jadi begitulah gaya pemikiran yang cuba disampaikan oleh Shahnun Ahmad di dalam novel karangannya, iaitu yang berjudul Menteri, yang dapat saya kupas sedikit sebanyak. Seterusnya mungkin sudah boleh untuk saya serahkan kembali perbincangan ini kembali kepada saudara moderator kita, saudara Faris, mungkin untuk membuat sedikit komen dan ulasan tentang apa yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Silakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Azwar atas kupasan yang cukup mendalam mengenai novel yang berjudul Menteri karya Shahnun Ahmad ini. Pada hemat saya merasakan novel ini juga menekankan tentang agama, di mana agama Islam memainkan peranan penting. Nilai-nilai agama dan amalan keagamaan menjadi sebahagian daripada identiti tokoh-tokoh dalam cerita ini. Hal ini dapat kita lihat pengarang, iaitu Shahnun Ahmad, cuba membuatkan pembaca melihat bagaimana Islam mempengaruhi tindakan, nilai-nilai dan keputusan tokoh-tokoh dalam novel ini. Agama turut menjadi sumber petunjuk moral dan panduan dalam kehidupan seharian mereka. Di samping itu, masyarakat yang digambarkan dalam novel ini juga menunjukkan agama menjadi elemen utama sebagai penyatuan masyarakat. Hal ini telah membentuk identiti masyarakat dan menjadi asas komuniti yang kukuh. Perayaan keagamaan dan perhimpunan jemaah di masjid memainkan peranan dalam mempereratkan hubungan sosial dalam komuniti. Saya juga berpandangan novel ini wajar dibaca oleh setiap lapisan masyarakat kerana umum diketahui bahawa novel ini mengupas isu-isu sosial dan politik seperti pendidikan, ketidaksetaraan ekonomi, ketidakadilan sosial dan perubahan sosial. Kesannya kepada kita sebagai pembaca, kita dapat meningkatkan kesedaran sosial dan politik dalam komuniti negara kita. Hal ini akan membantu mengekalkan keamanan dan membentuk negara yang lebih harmoni dari aspek politik dan juga sosial. Bukan sekadar itu, kita sebagai pembaca dapat mempelajari moral dan etika berdasarkan karya Shahnun Ahmad ini. Hal ini demikian kerana novel ini mengandungi pelajaran moral dan etika tentang nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan dan keberanian. Pembaca juga dapat merenungkan nilai-nilai dan bagaimana ia boleh digunakan dalam kehidupan seharian bagi membentuk individu yang mantap. Jadi seterusnya saya akan menjemput saudara Danish untuk mengupas lebih banyak pemikiran dalam novel-novel karya Shahnun Ahmad. Saya mempersilakan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saudara moderator kita, iaitu Faris, kerana membenarkan saya untuk memberikan satu lagi perbahasan berkenaan prosa Melayu moden, iaitu novel daripada sastrawan negara kedua Prof. Emeritus Datuk Dr. Shahnun Ahmad. Sebelum itu, suka saya untuk memberikan sedikit ulasan mengenai apa yang dibicarakan oleh saudara moderator sebentar tadi. Saya amatlah bersetuju dengan pendapat yang telah diberikan oleh saudara moderator terhadap ulasan daripada ahli panel 2 tadi mengenai nilai-nilai agama dan amalan keagamaan menjadi sumber moral dan panduan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan perbahasan saya mengenai satu lagi novel yang telah ditulis oleh Shahnun Ahmad yang diterbitkan pada tahun 1995 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bertajuk TV. Novel TV ini menceritakan tentang TV, iaitu televisyen. Suasana cerita di dalam novel ini adalah berlatar belakangkan di kawasan kampung yang seakan-akan tidak mengenali dunia luar sebenarnya. Dipendekkan cerita, TV yang dikatakan membawa kemajuan bagi sesiapa yang memilikinya. Hakikatnya, ia membawa kerosakan bahkan kehancuran kepada keluarga Chah, iaitu watak utama di dalam novel ini. Bagi mereka, apa yang ditayangkan di TV adalah kemajuan yang seharusnya ditiru. Maka, TV pada ketika itu dianggap sebagai dalil paling absah bagi keluarga Chah. Shahnun Ahmad juga sering membawa citra yang sangat dekat dengan kaum Melayu Islam. Usaha ini merupakan satu kepestarian
dalam penulisan karya sastra bagi menyampaikan pandangan semesta yang mewakili satu-satu adat, kaum dan budaya. Istilah pandangan semesta atau world view secara sinonim disebut juga dengan pandangan alam atau tasawur. Secara literal, istilah ini bermaksud memberi rupa atau gambaran atau lukisan sesuatu perkara. Hal ini merupakan nama kepada hasil renungan dan tilikan akal. Apabila kita membaca novel TV misalnya, Shahnun Ahmad menggambarkan satu peristiwa, iaitu keluarga yang mengamalkan gaya hidup Melayu Islam yang baik boleh diburukkan hanya dengan hiburan dan budaya. Kehidupan Mat Isa dan keluarganya berubah apabila anak perempuannya Chah membawa televisyen ke rumah mereka, sehingga teknologi itu memberi kesan kepada ahli keluarganya. Kebijaksanaan Shahnun Ahmad dalam menggambarkan imajinasi beliau hanya dengan satu objek kebendaan yang boleh melalaikan seterusnya mengkritik pemikiran yang rendah dimiliki oleh sesetengah masyarakat dan mudah terpengaruh dengan nilai-nilai negatif. Hal ini juga merupakan suatu usaha beliau menggesa pembaca supaya mengekalkan tradisi Nusantara yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Pandangan semesta sebagai masyarakat Melayu Islam memberikan pengaruh dalam membentuk satu garis panduan yang menyatu padukan sesebuah komuniti ataupun kumpulan dalam sistem sosial, menjadikan kita sebagai pembaca merenung dengan lebih dalam apabila membaca karya ini. Jadi, setakat itu saja perkongsian yang ingin saya berikan berkenaan satu lagi pemikiran yang terdapat dalam karya sastrawan negara Shahnun Ahmad. Seterusnya, ilulah saya berikan kepada moderator kita untuk memberi sedikit ulasan atau pandangan terhadap ulasan saya sebentar tadi. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih Saudara Danish atas penjelasan yang penuh dengan maklumat tersebut. Pada pandangan saya, novel TV karya Shahnun Ahmad adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan berbagai pemikiran dan tema yang relevan. Pemikiran yang saya dapat lihat ialah bagaimana media massa mempengaruhi persepsi masyarakat tentang realiti dan bagaimana itu dapat digunakan untuk tujuan yang berbeza, baik dari segi positif maupun negatif. Perkara yang positif dari media massa dapat kita contohi, perkara yang positif dari media massa dapat kita contohi. Manakala yang negatif haruslah kita hindari supaya masyarakat kita dalam keadaan sejahtera. Bukan itu sahaja, saya tertarik dengan hujah yang diberikan oleh Saudara Danish tadi, di mana masyarakat perlu mengekalkan tradisi Nusantara yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Seperti diketahui bahawa nilai-nilai Islam yang diajarkan kepada kita adalah untuk mendidik kita menjadi orang yang berguna dan memberi manfaat kepada orang lain dan persekitaran. Secara tidak langsung, hal ini akan mengelakkan kita sebagai pembaca daripada melakukan perkara yang negatif, sama seperti yang dipaparkan dalam media massa. Selain itu, saya melihat novel ini menggambarkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Malaysia, khususnya di bandar-bandar besar. Pemikiran ini merangkumi pergeseran nilai-nilai tradisional, konflik generasi dan bagaimana budaya konsumerisme mempengaruhi masyarakat. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, budaya konsumerisme mengacu kepada satu pola perilaku sosial dan ekonomi di mana penggunaan barang dan jasa menjadi salah satu fokus utama dalam kehidupan masyarakat. Dalam budaya ini, nilai dan identiti individu sering kali diukur berdasarkan sejauh mana seseorang dapat membeli atau menggunakan barang-barang dan layanan-layanan tertentu. Budaya ini sering diperkuatkan oleh iklan, media massa dan juga tekanan sosial yang mempromosikan secara berlebihan dan pertumbuhan ekonomi yang berterusan. Jadi, saya serahkan kembali kepada Saudara Azwa untuk membincangkan lagi mengenai pemikiran novel karya Shahnun Ahmad. Dipersilakan.
Terima kasih sekali lagi kepada saudara Faris selaku moderator kerana sekali lagi menyerahkan perbincangan hari ini kepada saya. Sebelum saya melanjutkannya, ingin saya mengungkapkan kata setuju terhadap ulasan saudara Danish sebentar tadi tentang novel lain karya tokoh sastrawan negara kita yang kedua, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Shahnun Ahmad yang berjudul TV, yang berkisahkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Malaysia, khususnya di bandar-bandar besar yang dapat dilihat ada terjadi dalam masyarakat negara kita. Baiklah, seterusnya izinkan saya untuk menyambung perbincangan kita pada hari ini. Pada kali ini juga, saya masih lagi rasa berminat untuk membincangkan dan mengulas tentang gaya pemikiran yang terdapat di dalam novel karangan Shahnun Ahmad yang berjudul Sultan Baginda yang diterbitkan pada tahun 1989, maafkan saya. Novel Sultan Baginda ini membawa gaya pemikiran yang berupa kisah tentang orang politik yang sanggup berbuat apa-apa sahaja untuk kepentingan politik mereka demi mencapai glory dan power. Politik bagi mereka bukan lagi amanah yang sewajibnya dijaga dan disanjung, tetapi politik sudah menjadi nafsu amarah yang hanya mengejar kekuasaan untuk mengisi perut mereka sendiri. Bagaimanapun, politik gelabah hodoh begini akan terserah kepada puncak kehancuran kerana demikianlah janji Allah. Penulis cuba untuk menyampaikan masalah yang berlaku dalam negara pada ketika itu, di mana sifat taksub terhadap kuasa menghantui diri ahli politik sehingga mereka menyimpang dari tanggungjawab sendiri akibat daripada sifat pentingnya diri sendiri yang ada di dalam diri mereka. Novel Sultan Baginda karya Shahnun Ahmad ini adalah karya sastra yang menggambarkan sejarah dan budaya Melayu yang menyampaikan gaya pemikiran yang tadi disebut tadi dalam novel ini dengan cara mencakup beberapa aspek, termasuklah yang pertama, rekonsiliasi budaya, di mana Shahnun Ahmad dalam novel ini berusaha untuk merekonsiliasi budaya Melayu tradisional dengan pengaruh barat yang masuk selama era kolonial. Ini tercermin dalam karakter utama, Sultan Baginda, yang menghadapi konflik budaya ketika dia terlibat dalam hubungan dengan wanita Eropah. Selain itu, penulis juga menyertakan kritikan sosial dan politik. Gaya pemikiran dalam novel ini juga mengandung elemen kritikan sosial dan politik, di mana Shahnun Ahmad mencerminkan realitas politik dan sosial pada zamannya, terutama dalam konteks Malaya yang terjajah. Tidak lupa juga penulis turut menggunakan penjelasan bersifat historis, iaitu penulis menggunakan novel ini sebagai medium untuk memberikan pemahaman tentang sejarah Melayu dan pengaruh kolonialisme terhadap budaya dan masyarakat Melayu. Di samping itu juga, novel Sultan Baginda juga menggunakan penceritaan secara multi-generasi, di mana gaya pemikiran dalam Sultan Baginda mencakup penceritaan yang melibatkan beberapa generasi karakter yang membantu mengeksplorasi perubahan sosial dan budaya dari masa ke masa. Melalui beragam gaya pemikiran inilah Shahnun Ahmad telah menciptakan sebuah karya yang menggambarkan kompleksitas budaya dan sejarah Melayu, iaitu Sultan Baginda. Novel Sultan Baginda mengajak pembaca untuk merenungkan perubahan budaya, sosial dan politik yang terjadi di Malaysia selama masa kolonial. Jadi saya rasa itu sahaja yang dapat saya bahaskan tentang gaya pemikiran di dalam novel Sultan Baginda ini untuk masa sekarang. Oleh hal yang demikian, saya serahkan kembali pegangan majlis ilmu ini kepada saudara moderator kita, saudara Faris. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Azwar atas perkongsian novel berjudul Sultan Baginda seperti tadi. Karya novel ini membawa pembaca ke dalam dunia sejarah Malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan. Selain itu, novel ini turut menggariskan isu-isu ketidaksetaraan ekonomi dan keadilan sosial. Jika kita teliti secara mendalam novel ini, kita dapat lihat bagaimana Sultan Baginda berusaha sedaya upaya bagi mencapai keadilan sosial dan merangsang pemikiran kita tentang isu-isu ini dalam konteks sosial. Baiklah, tanpa kita sedari, kita telah mengupas sebanyak 4 buah novel karya Shahnun Ahmad.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua ahli panel kita pada hari ini yang sungguh bersemangat dan beriltizam kerana sudi hadir dan berkongsi gagasan pemikiran yang boleh dikupas daripada prosa Melayu moden ini, yang boleh dijadikan iktibar kepada khalayak ramai. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat memberikan input yang bermanfaat dan bermakna kepada kita semua. Nampaknya masa amat mencuburi kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat saya simpulkan pada hari ini ialah prosa Melayu moden merupakan satu bentuk penulisan dalam bahasa Melayu yang sesuai digunakan untuk menyampaikan pemikiran, cerita dan mesej. Prosa Melayu moden ini menekankan penggunaan bahasa yang jelas untuk menyampaikan pemikiran efektif dan berkesan kepada pembaca serta mengandungi unsur pemikiran yang kritis di mana penulis menganalisis dan memberikan pandangan tentang isu-isu penting. Rumusan yang berdasarkan pemikiran kritis tersebut boleh merangkumi pelbagai sudut pandangan. Pentingnya penggunaan bahasa yang jelas dan padat dalam prosa ini tidak dapat diabaikan. Bahasa yang tepat membolehkan komunikasi yang lebih berkesan dan memastikan mesej yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Dalam dunia yang semakin kompleks, kejelasan bahasa adalah kunci untuk memastikan mesej tidak tercalar atau disalahertikan. Di samping itu, pentingnya pemikiran kritis dalam penulisan prosa Melayu moden turut ditekankan. Ia membuktikan bahawa penulis tidak hanya sekadar menyajikan fakta atau cerita, tapi juga mampu menganalisis, menilai dan memberikan pandangan yang mendalam terhadap isu-isu yang dibangkitkan. Tambahan pula, prosa Melayu moden juga seringkali menjadi medium untuk membincangkan dan mempertikaikan isu-isu penting dalam masyarakat. Penulis sering mengambil peranan sebagai pemikir kritis yang membawa isu-isu tersebut kepada perhatian masyarakat. Dengan itu, prosa Melayu moden bukan sahaja sebagai medium hiburan tetapi juga sebagai medium untuk membentuk dan membawa perubahan dalam masyarakat. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini yang sungguh bersemangat dan beriltizam kerana sudi hadir dan berkongsi gagasan pemikiran yang boleh dikupas dari prosa Melayu moden ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan bermakna kepada kita semua. Orang Perlis, orang Kelantan, terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.